ada makna lah macam kita solat tu ada makna. Kalau dulu just for the sake solat dah. Online sangatlah terbaik. Sebab bagi saya lah, saya boleh handle mak saya tak payah keluar. Sekarang saya bawa handphone tolak dekat kerusi roda dia. Saya maknanya follow je. Boleh tengok ulangan ya. Ya betul, terbaik Ustaz online. Memanglah ada beza. Memang ada beza. Dia punya pengisian tu lain. Ada makna lah macam kita solat tu ada makna. Kalau dulu just for the sake solat dah. Macam ni sekarang solat. Bila nak solat ni nak bertemu kekasih kita. Jadi macam kita nak smart lah, nak bersih. Macam tu lah. Berterima kasih Ustaz, saya tak tahu dah cakap. Sedih. Sangat powerful lah Ustaz. Very powerful dan saya Allahu Akbar, berterima kasih Ustaz. Allah menghantar Ustaz kepada saya. Kalau tak ada Ustaz punya bimbingan tu macam tak bermakna lah hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang baru saja berlalu bagi kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang, 1443 Hijrah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan, puasa, zakat, sedekah, dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini, mutaqabbala. Mudah-mudahan kau terima semuanya ya Allah daripada kami. Amin Allahumma amin. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Yang pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan menyambung bicara kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, iaitu nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan bersambung kepada satu tajuk yang mudah-mudahan tajuk ini tuan-tuan akan menegur diri kita, akan menghentak akal kita dan akan membantu kehidupan kita tuan-tuan. Bagaimana kita nak menjadikan diri kita lebih baik dengan tulis menjauhi keburukan yang lebih buruk. Tulis, macam mana aku nak menjadikan hidup aku lebih baik dengan menjauhi keburukan yang lebih buruk. Maknanya ada benda buruk tapi ada benda yang lebih buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada benda yang jahat tetapi ada benda yang lebih jahat daripada kejahatan tadi. Dan sama juga hidup kita tuan-tuan, ada benda yang baik namun ada benda yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dalam perjalanan kita ni tuan-tuan, nak membaiki diri kita, hidup kita, apatah lagi selepas daripada Ramadan yang sekarang ni latihannya kita sedang lakukan pula dalam bulannya Syawal. Kita mengambil natijah, kita mengambil kemanisan yang telah kita tanam pokok semayanya dalam bulannya Ramadan. Jadi mudah-mudahan ayo bersama-sama kita terus merasai kemanisan yang telah kita usahakan pada bulannya Ramadan dengan kita memperbaiki segala kejelekan
yang lebih jelek. Jelas ke jelas? Baik. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Tolong bantu saya jawab di ruangan komen agar saya nak pastikan perjalanan kalian pada hari ini lebih baik daripada semalam dan daripada sebelum-sebelumnya. Dengan kita memastikan ke manakah next perjalanan, next journey yang kita nak teruskan pada kehidupan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, dan kita menyambung dengan satu nasihat, 4 perkara yang lebih buruk daripada 4 keburukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 4 perkara yang lebih buruk daripada 4 keburukan. Baik. Dirawikan daripada sebahagian para hukama. Ada yang berkata, arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbah. Allahu Akbar. Kalau kita belajar bahasa Arab, aqbah namanya isim tafdil. Isim tafdil ni makna lebih buruk, lebih. Dah. Makan bagus, lebih makan. Itu dia panggil isim tafdil. Baik. Arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbah. Az-zanmu minasy syabab qabihun wa minasy-syaikhi aqbahu. Wal ishtighalu bid-dunya minal jahili qabihun wa minal alimi aqbahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wat takasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati aqbahu. Wat takabburu minal aghniya'i qabihun wa minal fuqara'i aqbahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Artinya apa? Tulis di ruangan komen. Arba'atun qabihatun. 4 perkara ni buruk dan keji. Qabihah ni keji. Qabih ni makna keji. 4 perkara ni kekejian ataupun keburukan. Walakinna, tetapi 4 perkara ni lebih keji dan lebih buruk. Apa dia? Yang pertama, tulis di ruangan komen. Az-zanmu minasyabi qabihun wa minasyaikhi aqbahu. Artinya, dosa itu buruk pada diri pemuda. Dosa itu buruk. Nampak buruklah pada diri pemuda kalau orang muda yang buat. Tetapi lebih buruk lagi pada diri orang yang tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Poin yang pertama. Apa dia? Buat salah, buat dosa. Kalau orang muda buat dosa buruk, rupanya. Dah? Orang muda buka aurat, dosa, buruk rupanya. Orang muda tak solat, buruk rupanya. Orang muda tak puasa, buruk rupanya. Tetapi ingat, wahai sahabat-sahabat hamba, dunia dan akhirat, tapi kalau dosa itu dilakukan oleh orang tua, aqbah, lebih keji dan lebih buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia? Kita lah tu. Saya lah tu. Ada? Siapa yang dah rasa dah 4 series tu, yang dah rasa yang dah syekh, tua. Maka tuan-tuan, kurang-kurangkanlah buat dosa. Sebab dia lebih buruk. Lebih buruk daripada orang yang muda. Sebab tu cerita 40 ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu saya ziarah Al-Mu'allim wal-Mukarram, guru kita, Syekh Zainul Asri, 2 tahun lepas. Kemudian, Syekh tanya, dah umur berapa dah? Saya kata, Syekh dah masuk 40 tadi. Oh, dah masuk 40 dah. Kalau dah masuk 40, kena panggil Syekh. Lah, saya kata lah, saya bukan Syekh. Tak, dia kata Syekh tu tua, orang tua. Maka, Syekh bagilah saya satu tongkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagilah saya tongkat. Dia kata, kita kena dah umur 40, sunnah pakai tongkat. Sunnah pakai tongkat. Jadi maknanya, bagi tuan-tuan yang dah umur 40 tu, laki-laki ke bagus, bertongkat.
kerana mengikut sunnah Nabi, perbuatan Nabi, diri Nabi SAW. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam keadaan kita nak mengurangkan ketaatan, mengurangkan keburukan, cari juga jalan kebaikan yang kita nak lakukan. Jadi maknanya apa? Ayuh bersama-sama kita berazam, kita berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh mengurangkan buat dosa. Sebab huduh buruk sangat kalau orang tua ni buat dosa. Siapa dia? Akulah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata syarah, keburukan adalah sesuatu yang tercela di sisi agama. Di dunia, dibenci oleh sama manusia. Dan Tuhan mendapat seksa di akhirat. Perbuatan dosa sememangnya sesuatu yang buruk. Tidak kira siapa pun yang melakukan, walaupun dia adalah orang yang masih muda. Namun, orang yang tua yang masih juga melakukan dosa disifatkan sebagai perbuatan lebih keji dan lebih buruk. Ini kerana sepatutnya ia telah pun sedar dan insaf serta bertaubah daripada perbuatan maksiat tersebut. Memandangkan usianya senja dan tinggal menunggu ajal. Manusia terlalu menyibukkan diri dalam urusan dunia adalah sangat berbahaya. Okey, ini poin yang kedua. Habis. Jadi poin yang pertama apa dia tuan-tuan? Hari ni kita sedar kalau orang muda buat salah, buat dosa buruk, tapi kita pandang pula diri kita. Kalau aku buat dosa, aku lagi teruk daripada dia, lebih keji daripada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Terima kasih Munarus. Yang kedua, wal ishtighalu bid dunya minal jahili qabihun wa minal alimi aqbahu. Tulis. Apa dia poin yang kedua? Agar hari ini kita sedar, dalam keburukan ada yang lebih buruk, dalam kejelekan ada yang lebih jelek. Wal ishtighalu, dan berbimbang, bersibuk bin dunia, dengan mencari dunia. Dah tak habis-habis. Dunia. Harta. Tak habis-habis. Tetapi siapa yang cakap tu? Binal jahili, daripada orang yang jahil, yang tak ada agama, yang jenis tak mengaji, yang jenis dia kata apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahli dunia dan sebagainya. Qabihun, keji. Ya, buruk perangai tu. Kalau cari dunia semata-mata. Tapi ingat, nasihat ni untuk saya dahulu. Wa minal alimi, walaupun kita tak alim, orang dia panggil alim, walhal kita tak. Tapi nasihat ni untuk bersama. Wal istighalu bin dunya minal jahili qabihun, wa minal alimi aqbahu. Tapi kalau bersibuk cari dunia tu oleh orang alim, orang yang ada ilmu, tuan-tuan, orang ilmu ni bukan ustaz-ustaz dah. Bukan semata-mata para asatizah, bukan semata-mata ulama, bukan semata-mata tok guru. Dah. Tuan-tuan juga ada ilmu. Dia panggil al-alimu. Dah? Dia tak panggil al-allamah. Dia bukan panggil tok guru. Al-alim orang yang mengetahui. Termasuk semua sekali. Tuan-tuan, saya. Dah? Artinya bila kita dah faham urusan-urusan akhirat, dah faham kelebihan akhirat, dah faham gerak kerja akhirat, dah faham apa yang lebih penting kita nak carikan. Tapi kalau masih lagi cari dunia, jawapannya akbahu, maka terlebih jelek dan terlebih keji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau setakat BBU, budak-budak baru nak up, kejap-kejap upload dalam Instagram, beli kereta baru. Allahumma salli ala Muhammad. Kejap-kejap update dalam TikTok, Mustang. Budak-budak BBU baru nak up. Tak apa dah. Ikut dia lah, budak baru nak up. Qabihun, keji. Walaupun benda tu tak kira lah apa alasan pun, tapi nak cerita nisbah tasawuf qabih. Tapi kalau kita ni jadi orang dah ada ilmu, Allah Ta'ala dah beri kepahaman, nak menunjuk juga benda begini tuan-tuan, akbahu, terlebih keji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kerana apa? Manusia yang terlalu menyibukkan diri dalam urusan dunia adalah sangat berbahaya. Dan hal ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahil dalam gila dunia. Dia kata orang yang sibuk cari dunia ni berbahaya sangat. Bak kata almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa,
Jadilah kamu itu anak angkat akhirat. Janganlah jadikan diri kamu itu anak angkat dunia. Tu kata almarhum Tuan Guru Haji Ali. Jadi anak angkat akhirat. Akhirat duduk depan, kita jadi anak dia. Jangan jadi anak angkat dunia, duk ikut sahaja. Baik. Namun apa yang nak digambarkan ialah, walaupun perbuatan mencari dunia itu perkara yang keji, namun yang lebih buruk lagi dan lebih jelek dan lebih keji lagi adalah jika ada orang yang alim. Tuan-tuan, saya ulang kali yang keempat. Bila sebut orang alim, please, jangan duk pandang para asatizah semata-mata. Kalian lupa ke nikmat yang diberikan oleh Allah pada kalian. Dah? Jangan bila sebut orang alim, tengok para ustazah sahaja. Bila sebut orang alim, semata-mata pandang ke mata-mata tok-tok guru pondok sahaja. Habis tuan-tuan tak alim ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni tuan-tuan, kalau nak dibandingkan cuma tok-tok guru tu lebih sikit lah. Lebih banyak dia. Kalau nak compare dengan para asatizah, lebihnya ada. Tapi kalau kita nak menghurai nisbah alim, tuan-tuan, semua antara kalian ni, kami dan kalian, Allah Ta'ala beri yang dikatakan nisbah alim. Cuma persentasenya, yang ni banyak mana, yang ni banyak mana, yang ni banyak mana. Contoh saya buktikan secara teori yang jelas. Kalau tuan-tuan tanya diri sendiri, adakah kalian telah mengetahui akhirat itu lebih aula, lebih baik daripada dunia? Tulis kejap di ruangan komen. Adakah kalian tahu, yakin dan pasti akhirat itu lebih mulia, lebih aula dan lebih baik daripada dunia? Maknanya kalau tuan-tuan dah jawab nanti Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kami tahu Ustaz, akhirat itu lebih aula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih nyata, akhirat itu lebih kekal selama-lama. Maknanya kalian telah ada ilmu. Alim dah tu. Dah alim dah tu, dah ada ilmu bab tu. Maknanya samalah. Gila belaka. Saya ke, tuan-tuan ke, kalau kita masih lagi duk cari dunia, tak salah cari dunia, tapi berloba-loba, berlebih-lebih dalam mencari dunia. Hal keadaan tak seimbang dengan pencarian akhirat, maka lebih jelek dan lebih keji daripada orang yang jahil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak kata ke orang, ni Alik Syukri ni, terbahak nama dia, bukan nak kata ke dia, contoh kita buat misal. Ni Alik Syukri tak habis-habis cari dunia. Lepas satu masalah. Kita kata ke dia, walhal hakikatnya, contohlah kita kata begini. Kalaulah dia dengan perangai begitu sebab kurangnya ilmu dia kepada masalah akhirat, kurangnya faham dia kepada akhirat, maka dia qabih, keji perbuatannya. Walhal kita ni, tuan-tuan, cari dunia tak semesti banyak, walaupun sikit. Sekiranya kelakuan kita itu lebih daripada dia. Memanglah harta nak compare tidak, tapi perbuatan tu lebih. Katalah akbah, aku lebih keji daripada dia. Kan senang kata begitu. Tengok pagi raya. Siapa yang yang white itu siapa? Yang Kelantan tu. Kuku putih. Datuk Vida. Tersedak dia, insya-Allah. Tak kita sebut nama dia untuk kebaikan. Kita kata Datuk Vida. Pagi-pagi lagi duk gelang ratai dan sebagainya. Tanya kita. Dia kalau betul ahli dunia, dia cari dunia itu qabih. Kita kalau dah ada ilmu, tak kira lah Tuhan bagi sikit, tetap ada ilmu, tuan-tuan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Jangan lupa. Sikit Tuhan bagi ilmu, tetap bermanfaat, tetap ada kebaikan. Kalau perangai kita mencari macam dia, tuan-tuan, akbah, aku lebih keji dari dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah fikir tak kata ke orang. Barulah kita nak menafatkan diri kita dan sebagainya. Habis, itu perkara yang kedua. Namun yang lebih buruk lagi adalah jika ada orang alim sentiasa disibukkan oleh urusan dunia sehingga lupa diri daripada fungsinya sebagai golongan yang beri nasihat tentang kehidupan akhirat dan bahaya cinta dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
tentang bahaya dan keburukan cinta dunia pada orang alim. Siapa dia orang alim? Kalian lah. Kita lah. Dah. Tak usah kata korang. Tak usah fikir para ustaz, tak usah fikir. Tuan-tuan ni Tuhan bagi ilmu, alim dah. Jaga. Dinyatakan oleh hadis Nabi SAW. Dengar kejelikan dia. Man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Allah na'udzubillah bizalik. Barang siapa bertambah ilmu tetapi tidak bertambah zuhudnya pada dunia. Dah? Siapa dia? Akulah tu. Maka ia akan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas hadis ni. Ilmu makin bertambah, tapi kalau zuhud tak ada, dah, maka itu tandanya dia makin jauh daripada Allah. Tu tanda aku makin jauh daripada Allah. Tu tanda aku makin jauh daripada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis, itu perkara yang kedua. Kita sambung pula poin yang ketiga. Boleh ke boleh ni? Dia ada 4 sahaja. 4 perkara ni lebih buruk daripada keburukan. Wattakasulu fi ta'ati bi jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa talabati aqbahu. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Malas beribadah. Tulis. Malas beribadah. Pada setiap orang itu buruk perangainya. Dah. Tetapi lebih buruk lagi pada diri ulama dan para penuntut ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jaga-jaga. Kalian yang belajar dalam program KK, khatam kitab. Khatam kitab yang kedua dan khatam kitab yang ketiga. Dah. Kita sedang menjalani satu proses dipanggil talabatul ilm. Belajar ilmu. Tengok, kata ulama, kalau setakat orang awam ni malas buat ibadat tu benda biasa. Orang awam ni malas buat ibadat keji sahaja. Tapi orang yang mengaji ni, kita lah. Yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala beri peluang mengaji kitab sampai khatam. Belajar lepas satu-satu, kita dah masuk KK yang kedua, dah KK yang ketiga, tuan-tuan. Berapa belah kitab kita dah belajar, tuan-tuan, dah secara online, secara alam maya. Hari ni kalian fikirkan, kalaulah malas juga beribadat, kata begini, kata, ya Allah, aku lebih keji ikut daripada yang tak belajar online tu. Kata begitu. Bila kita malas beribadat, ya Allah, aku lebih keji ikut daripada yang tak pergi surau masjid tu. Dah. Kita tak habis kata ke orang, kau ni asal malas sangat nak pergi ke surau, pergi ke masjid. Masalah. Waktu kita rajin. Waktu kita malas, katakan kepada diri, ya Allah, aku lebih keji daripada dia. Dah. Dia tu malas dah. Sebab apa? Memang dah bukan ahli masjid dah. Dia tu malas dah sebab tahu dah bukan jenis mengaji. Dia tu malas dah sebab apa? Tahu dah ilmu tak ada. Kalau aku ni malas juga, padahal Tuhan bagi pinjam ilmu, Tuhan bagi pinjam kepahaman, Tuhan bagi pinjam yang dikatakan apa tu circle dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sebab itulah dalam program nak bagi solat, apa ilmu yang powerful yang kita ajar, ibadat yang sebenar ni bukan apa pun, akhir sekali nak menjadikan diri kita hamba yang sebenar. Hamba yang sebenar. Kita makin rasa tak ada, makin tak ada, makin tak ada, makin hina, makin hina, makin hina. Dan kita, maknanya dalam satu persepsi, kita nampak orang lain lebih. Kita kurang. Walaupun penglihatan itu kepada orang yang jahil. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Kita marah saudara mara kita, anak saudara datang ke rumah, kau tak semayang ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal dia tu tak mengaji. Yang kita mengaji ni, lagi teruk daripada dia. Jaga-jaga dah. Jadi sekurang-kurangnya hari ni kita ambil satu pendekatan, ilmu itu bukan untuk hukum orang lain. Ilmu itu untuk hukum diri kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis, itu yang ketiga. Saya ulang balik. Ibadat, malas ibadat bagi orang awam tu benda biasa. Benda keji. Keji je lah. Tetapi, malas ibadat bagi ulama, bagi orang ahli ilmu dan juga bagi orang belajar ilmu, aqbah, lebih keji, lebih jelek dan lebih hina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Siapa dia? Saya. Okay. Kita lah tu.
Duk fikir-fikir Allahu Akbar. Duk fikir orang lain ruginya tak dengar satapan rohani. Kita dengar ni. Sejauh mana kita buat praktikal. Dah. Agak-agak aku lebih keji dari dia kot. Dia tak dengar, tentu dia tak buat. Aku dengar, tak buat, aku lebih keji daripada orang yang tak dipilih. Mendengar hashtag satapan rohani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas? Dan akhir sekali yang keempat. Allahu Akbar. Yang ni bahaya tuan-tuan. Yang keempat. وَالتَّكَبُّرُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَبِيحٌ وَمِنَ الْفُقَرَاءِ أَقْبَحُ. Artinya apa? Dan sombong itu buruk pada diri orang yang kaya. Dah. Orang kaya yang sombong, buruk sangat rupanya. Buruk. Tapi ingat tuan-tuan, sebenarnya kita yang fakir ni, yang tak ada apa-apa ni, adalah kereta Protos biji, motor sebiji, rumah kecil je. Kata ulama, wa minal fuqara'i aqbahu. Tapi kalau sombong itu datang daripada orang yang miskin, datang daripada orang yang fakir, maka dia lebih jelek dan lebih huduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul? Betul ke betul? Dah? Kadang-kadang subuh. Kalau pergi nak masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Dekat Bukit Jelutong tu. Dah. Kita ni, kalau kita rasa lah pakai motor tuan-tuan, malas nak pergi masjid. Yang datang tu, Porsche, Cayenne, Allahu Akbar. Mata belalang, datang solat subuh. Dah. Maknanya aku ni, kalau setakat harta dunia tak ada, tapi sombong tak nak pergi solat berjemaah dan sebagainya, aku lebih keji daripada dia. Mudah saja. Ibarat tu mudah. Dah. Orang yang kaya sombong, keji. Orang yang miskin sombong, lebih keji. Sama juga. Orang yang ilmu ada ilmu sombong, keji. Orang yang jahil, lagi keji tuan-tuan. Jadi, ayuh bersama-sama kita jaga diri kita. Agar, walaupun Allah Ta'ala beri kepada kita dan kalian kekayaan, kefakiran, dan kelebihan, kekurangan, apa jua sifat dan keadaan yang Allah Ta'ala takdirkan untuk hidup di kita tuan-tuan, ayuh bersama-sama kita hidup dalam keadaan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu sombong. Kalau orang kaya tu dia sombong, ada sebabnya. Sebab apa? Kekayaan. Kita yang miskin dia sombong. Apa sebab kita? Tu beda dia. Nampak? Orang kaya dia sombong sebab dia boleh kata sombong dengan kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebabnya musabab. Walaupun benda tu keji. Sebab tu kata real lah. Tapi kita yang miskin ni, yang tak ada apa-apa ni, kalau kita sombong juga, tak tahulah sombong sebab apa tuan-tuan. Tak ada sebab kita nak sombong. Tak ada sebab nak takabur. Tak ada sebab kita nak melebihkan diri. Melainkan, kejelekan itu ada pada hati semata-mata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi, ayo bersama-sama kita baiki tuan-tuan dah. Apa jua keadaan kita baiki diri kita, baiki akidah kita, baiki tauhid kita, dan baiki kepahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, cara nak baiki tuan-tuan, mula-mula sekali, betulkan tauhid. Ini proses dia. Proses ni tuan-tuan tak boleh abaikan. Dan mana buktinya adalah diri Nabi SAW mendidik para as-sahabah selama 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Apa ilmu yang diajar oleh Nabi dan kepada para as-sahabah selama 13 tahun? Semayang? Bukan. Zakat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Sebab kebanyakan yang turun di Madinatul Munawwarah. Semayang nak hijrah baru turun. Setahun dua nak hijrah. Berlaku Isra' wal Mi'raj baru turun solat yang 5 waktu. Habis 11 tahun tu belajar apa? Sehingga spiritual mereka, diri mereka, pengorbanan mereka begitu kuat pada agama. 2 je tulis. Tauhid dan zikrullah. Ini asas yang kita abaikan. Tauhid dan zikrullah. Tauhid dan zikrullah. Tauhid dan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, saya suka bawa satu pendekatan. Back to basic is very powerful. Tulis. Khusyuk ni is real.
back to basic is very powerful. Kalau tuan-tuan nak baiki kehidupan, nak baiki solat, nak baiki ibadat, baiki yang tu dahulu. Pertama, cara minda kita berfikir, iaitu tauhid. Yang kedua, cara lidah kita berzikir, iaitu membanyakkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses ni Allah Ta'ala buktikan seketika 11 tahun diri Nabi mentarbiyah para as-sahabah. Ditarbiyah, didikan dia. Jadi, back to basic is very powerful. Kembali kepada asas. Macam mana Nabi tarbiyah sahabat. Itu yang saya buat. Dan sebab tu bila sebut nak baiki solat, bukan baiki rokok, bukan baiki sujud, bukan baiki bacaan, bukan baiki niat. Yang tu mudah insya-Allah. Kalau kita dah baiki asas dia. Baru ni ada orang hantar messenger dekat Facebook. Dia tanya, "Ustaz, tolonglah saya Ustaz." Tolong sangat. Solat lama dah tapi tak pernah datang kosong. Apa saya balas dengan dia? Saya kata kalau rumah sengit, bukan betulkan rumah, betulkan beam. Kalau rumah goyang, bukan betulkan rumah, betulkan asas. Betulkan tiang yang bawah tu, pemegang dia tu, beam dia tu. Takut-takut dah anai ke, dah rosak ke, betul ke betul? Cuba jawab di ruang komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Bila bawah tu dah kukuh, barulah kita fikir yang atas. Sama juga tuan-tuan, pokok yang tak berbuah, adakah tuan-tuan baiki pokok atau tuan-tuan baiki akar? Jawab, simple je hidup ni. Pokok lama tak berbuah. Waktu saya duduk di Thailand tuan-tuan, Munarus, mana Munarus tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahabat hamba. Yang tu mengaji sekali di pondok Baba Daud, arwah Tuan Guru Haji Ali. Tahun ni siapa nak buat korban? Korban di Thailand, tahun yang ke-8 tuan-tuan. Saya rasa nak mula buka dah ni. Tahun ni, tahun lepas saya dapat alhamdulillah lebih kurang dekat 8 ekor dan 3 ekor kambing. Tahun lepas. Tahun ni saya nak bid lebih kurang 10 ekor ke 15 ekor tuan-tuan. Baik. Munarus, mana Munarus? Ada. Dah. Tuan-tuan, waktu saya di Thailand dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita bab tauhid dan zikrullah ni, Baba Daud ni, kalau dia mengajar dekat mana-mana, dia mengajar surah masjid, antara benda yang dia ulang banyak kali, iaitu sifat 20. Simple je. Cara Baba Daud dia train kami pelajar-pelajar, dan dia train orang kampung. Kalau mengajar di pondok lain. Kalau dia dijemput untuk mengajar surah dan masjid, bermakna tuan-tuan, apa yang dia ajar? Sifat 20 je. Tu, teknik dia. Dia nak betulkan masyarakat. Sebab masalah masyarakat ialah tak ada pendirian akidah yang sebenar. Kambing apa harga? 950. Tuan-tuan, sebenarnya kambing tu tak mahal. Tapi duit kita dah jatuh. Nanti kita buat kambing tuan-tuan. Baru ni saya hantar duit dekat Thailand. Kalau 1,000 baru dapat 780 baht. 780 baht tuan-tuan. Bermakna kita dah hilang hampir RM25 dekat situ. Allah. Hantar 1,000 dapat 780 baht. Betul dah, tak ingat lebih kurang macam tu dah. Maknanya hilang berapa tu? 250. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kambing tak mahal, tapi duit kita dah drop. Baik, sambung. Jadi maknanya, apa yang saya nak bagi faham ialah perjalanan Baba Daud, cara dia tarbiyah. Hebat. Itulah yang saya bawa dalam perjalanan kita dalam program nak baik kisah solat. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak faham benda ni, sebab waktu saya di Thailand dulu, nak cerita bab lain. Okey, ceritanya begini. Waktu di Thailand dulu tuan-tuan, sebab kami tiap bulan menebas. Buat padi, buat tu dan sebagainya. Belajar 3 minggu, seminggu khidmat. Belajar 3 minggu, seminggu khidmat, menebas dan sebagainya. Di Thailand ni, ada baja. Baja dia dibuat daripada tanah liat. Nak tahu power tak power tuan-tuan baja ni? Pokok getah yang dah lama tak menghasilkan getahnya, dengan izin daripada Allah,
asbab daripada baja ni, tuan-tuan, pokok getah yang mati pun boleh hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya teknologi pertanian di Thailand. Hebat. Baja tu dia pun lihat. Tuan-tuan dia proses macam mana. Apa saya nak bagi faham yang tadi ialah, pokok getah, pokok-pokok. Dah lama dah tak kita tak tahu ni. Dah kita ingat getah dah kering. Tu bubuh baja tu, tunggu beberapa bulan je tuan-tuan, boleh menoreh dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan susunya lebat. Banyak. Ni kata berkat. Saya nak bagi faham ialah, tuan-tuan, solat tuan-tuan mati tak semestinya belum boleh diperbaiki. Dah ada kaedahnya. Hati kita dah mati, jangan sangka tak boleh diperbaiki. Ada jalannya. Hati kita ini keras, jangan sangka tak ada jalan tuan-tuan. InsyaAllah banyak jalan untuk kita bantu bagaimana prosesnya. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan apa yang kita belajar pada hari ini, dalam hashtag Santapan Rohani, kita faham apakah 4 keburukan yang lebih buruk daripada segala keburukan. Yang 4 tadi buruk dah, 4 ni lebih buruk. Jelas? Wallahu a'lam. Saya ulang balik. Dosa itu buruk pada diri pemuda, tapi lebih buruk pada orang tua. Yang kedua, sibuk mencari dunia bagi orang bodoh itu buruk, tapi bagi orang yang alim itu lebih buruk dan lebih keji. Yang ketiga, malas beribadah. Bagi orang yang jahil, bagi orang awam itu buruk, tapi malas beribadah bagi orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu lebih buruk dan lebih keji. Dan yang keempat, takabur sombong itu bagi ahli dunia buruk rupanya, tapi bagi orang fakir lebih buruk dan lebih keji. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini Allah Ta'ala beri faham dan dizahirkan kepada kita pengamalan pada kehidupan. Ma'assalamah wa'alal liqa'. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Irwan Zahuri, Mudir Madrasah Ariyat Subang Bistari. Khusyuk is real. Berapa ramai di antara kalian yang sedang solat tetapi masih lagi belum mencapai kualiti khusyuk yang begitu hebat? Apa masalah yang sebenarnya? 4 perkara. Yang pertama, anda tak yakin anda boleh mencapai kualiti khusyuk yang begitu hebat. Yang kedua, anda tak ada ilmu yang khusus berkenaan khusyuknya solat. Yang ketiga, anda tak ada guru atau guardian yang boleh membantu anda daripada mula sehingga anda mencapai khusyuk solat yang hebat. Dan yang keempat, anda tak ada circle yang boleh membantu anda untuk mencapai kualiti khusyuk solat yang begitu hebat. Jadi apa kata kalau saya tawarkan kelas selama 2 hari secara online untuk kalian dapat belajar bersama keluarga, bersama orang-orang yang anda sayang. Yang tak dapat tidak, program ni akan berlangsung secara eksklusif dalam satu Facebook tertutup. Apa yang anda akan pelajari? Yang pertama, saya akan bantu anda memahami praktikal tauhid dan sifat 20 yang sebenar dan bagaimana kita kaitkan dengan solat, kita kaitkan dengan kehidupan, kita kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, saya akan bantu anda untuk memahami bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga kepercayaan yang lain dan bagaimana yang dikatakan syirik khafi dan sebagainya. Dan yang ketiga, anda akan mendapat e-book secara percuma yang di dalamnya terdapat modul dalam program Nak Baiki Solat. Dan yang keempat, bagi anda yang mendaftar sesi Zoom, anda akan diberi peluang bersama dengan saya untuk memperbaiki suratul Fatihah, bertanya soalan, dan saya akan membantu anda dengan lebih cepat untuk mencapai khusyuk solat yang begitu hebat. Jadi ayo segera mendaftar untuk merasai khusyuk solat yang selama ini anda idam-idamkan. Thank you.